Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa jadi pada siasatan SPRM terhadap Perikatan Nasional dan wang judi dalam kempen PRU 15 daripada Harapan Daily? Kertas siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas Perikatan Nasional PN yang didakwa menerima habuan perjudian telah dikembalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan kes itu telah diserahkan oleh SPRM untuk kajian dan arahan Timbalan Pendakwa Raya berkenan hasil siasatan dan dikembalikan kepada SPRM untuk tindakan siasatan lanjut. Jelas Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Justru SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29 dalam kurungan 4 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang sehingga orang tertuduh tersebut dipertuduh di mahkamah. Tindakan ke atas perbuatan jenayah termasuk siasatannya tidak mempunyai apa-apa had masa. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Lim Guan Eng PH Bagan. Kes ini adalah berikutan dakwaan bahawa Perikatan Nasional telah mendapat dana syarikat perjudian untuk kempen pilihan raya mereka dalam pilihan raya PRU ke-15 yang lepas. Saudara-saudara sekalian, sebelum laporan daripada ini, SPRM sebenarnya telah pun membuka kertas siasatan. Kononnya ada aduan Perikatan Nasional terima dana judi. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya SPRM telah pun mengambil siasatan dan menurut Azalina Othman Said di dalam soalan jawab di Dewan Rakyat hari ini, kertas siasatan kes ini telah diserahkan oleh SPRM untuk kajian dan arahan Timbalan Pendakwa Raya. Timbalan Pendakwa Raya bahawa ianya harus ada kajian ataupun siasatan lanjut. Ianya betul-betul mengejutkan kita semua. Apa pendapat anda sekalian? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk ulasan seterusnya. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas individu dedah apa Menteri Besar Kedah buat pada Kedah Agro, akhirnya Sanusi pula membalas dengan see you in court. Wow, dipetik daripada Harapan Daily. Seorang individu menyelar Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, selepas membuat satu tuduhan tidak berasas terhadap pekerja Kedah Agro Holdings Berhad KAHB yang membangkitkan isu pembayaran gaji tertunggak. Individu yang menggunakan akaun Facebook Zuraini Abdul Ghani mendedahkan apa yang berlaku kepada anak syarikat Perbadanan Menteri Besar MBI dengan mendakwa MBI mengambil pendapatan KAHB dan mencuri kaki tangan syarikat itu. Selain itu, dia mendakwa pengurusan tertinggi KAHB yang dilantik dalam lingkungan kenalan Sanusi hanya tahu membazirkan duit rakyat, tetapi pekerja pula dipersalahkan. Wow, menarik juga pendedahan ini. Apabila beliau mendakwa pengurusan tertinggi KAHB yang dilantik dalam lingkungan kenalan Sanusi hanya tahu membazirkan duit rakyat, tetapi pekerja pula yang dipersalahkan. Terlalu keterlaluan. Waktu Kedah Agro Industrials, hang pa nak buat Kedah Agro Groups of Companies overhead tak sampai RM20,000 sebulan. Tapi disebabkan hang pa had sampai RM
100,000 sebulan. Kedah Agro ada income tapi MBI ambil. Kedah Agro ada pekerja, MBI curi staff. Hangpa lantik CEO daripada kalangan Hangpa. Yang asik bazirkan duit rakyat, akhirnya staf pula yang salah. Dedah beliau. Mana tanggung jawab pengurusan? Takkan hang bodoh sangat katanya. Kaki tangan 24 orang tu ada kuasa buat keputusan kah? Dedah beliau. Kes tak dapat gaji ni bukan baru bulan ini ya. Dah lama. Tapi kenapa dari dulu tak tutup? Sebab dari dulu tak tutup. Sebab masih ada ruang untuk berbahagi habuan kan? Soal beliau lagi. Macam hang berbagi balak dulu luahnya. Tidak dapat dipastikan sama ada individu itu merupakan pekerja di KAHB ataupun tidak. Namun dia mengatakan bahawa Sanusi telah menjatuhkan maruah kaki tangan Kedah Agro untuk tatapan satu dunia. Individu itu menambah jika tiada kaki tangan KAHB yang buat laporan, pasti wakil rakyat PAS itu tidak akan menutup syarikat tersebut. Kalau staf tak report, mustahil hang nak tutup. Betul tak? Ini baru kes Kedah Agro. Macam mana dengan Kedah Tourism? Tambahnya lagi. Dakwaan dilontarkan oleh Zuraini ini sekaligus mendapat perhatian dan maklum balas daripada Sanusi. Membalas kembali, Sanusi berkata ia satu tuduhan keterlaluan yang tidak boleh diambil remeh, serta bertindak mahu memfailkan saman terhadap individu terbabit. Jumpa dah tukang reka cerita karut. Sejak belasan tahun dia bersembunyi di sebalik muka manis. Okey, jom tengok. Dia boleh pertahan atau tidak tuduhan keterlaluan dia ini. Sila duduk, jangan lari. See you in court, katanya menerusi Facebook hari ini. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen menganggap tindakan Sanusi mahu membawa isu Kedah Agrobank Kedah Agro ini ke mahkamah satu tindakan yang sangat tepat, kata netizen. Mereka kata silap-silap hari bulan ini akan menjerat Sanusi sendiri, kata mereka. Kerana dalam mahkamah nanti semuanya akan dibongkar sehabis-habisnya. Tanpa dapat menyembunyikan apa-apa persoalan ataupun apa-apa kesilapan, semuanya akan terdedah semasa di mahkamah. Beranikah Sanusi untuk mendedahkan segala-galanya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bukan perkara pelik sebenarnya Tun Mahathir jadi sasaran SPRM. Ini semua dalam pendedahan pengakuan anak-anak Mahathir bahawa mereka katakan Mahathirlah yang menjadi sasaran oleh SPRM. Tapi betullah bukan perkara pelik. Tun Mahathir jadi sasaran siasatan SPRM. Dua anak lelaki Tun Mahathir Mohamad, yaitu Mirzan dan Muqzani, berkata, bapa mereka adalah sasaran sebenar oleh SPRM. Kata mereka, walaupun mereka yang disiasat SPRM, tetapi suspek sebenar ialah Tun Mahathir. Kata mereka, bapa saya adalah suspek utama. Apa pula pendapat anda sekalian tentang isu ini? Adakah anda juga bersetuju bahawa bukan perkara pelik Tun Mahathir jadi sasaran siasatan SPRM seperti yang dinyatakan oleh anak-anak Mahathir ini? Kata anak-anak Mahathir, kami ada tanya, bapa saya disiasat berkenan apa? Dan mereka tidak dapat memberikan maklumatnya kepada kami, kata anak-anak Mahathir. Mereka juga bertanya, adakah anda dapat bayangkan? Bolehkah anda bayangkan? Anda diminta untuk memberikan maklumat untuk digunakan untuk mendakwa bapa anda, kata Muqzani dalam satu wawancara bersama Bloomberg minggu lalu.
Apa yang didakwa oleh Mirzan dan Mokhzani ini bukanlah sesuatu yang pelik. Jauh sekali daripada memeranjatkan. Kedua-dua anak Tun Mahathir itu pun tidak harus pura-pura terkejut dan terperanjat mengenainya. Kedua-dua mereka sepatutnya sedar sejak awal lagi apabila mereka disiasat SPRM dan diminta mengisytiharkan aset kekayaan yang dimiliki, yang disasarkan bukanlah diri mereka. Sebagai anak bekas Perdana Menteri paling lama berkuasa, meski kekayaan yang mereka miliki di siasat SPRM, seluruh dunia percaya ia adalah atas bantuan serta pertolongan bapa mereka. Tanpa mempunyai bapa bernama Tun Mahathir, Mirzan dan Mokhzani bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Pokoknya, tiada apa yang pelik dan memeranjatkan mengenai perkara itu. Malah Mirzan dan Mokhzani tidak harus pun bercakap dengan media asing tentang perkara itu. Ahli Parlimen UMNO yang baru pegang jawatan EJK Pemuda Cawangan di hujung kampung pun boleh memahaminya. Tambahan lagi, selama lebih 25 tahun berjuang untuk mendapatkan kerusi Perdana Menteri, sudah beratus kali Anwar menyatakan jika beliau menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin adalah dua individu yang akan disiasat dan diselongkar kekayaannya. Ketika itu Tun Daim sudah pun didakwa, tetapi Tun Mahathir belum lagi. Ketika ini Tun Daim sudah pun didakwa, tetapi Tun Mahathir belum lagi. Apabila Mirzan dan Mokhzani disiasat, ia tentulah dengan mudah boleh difahami bertujuan untuk menyiasat dan mendakwa anak-anak Tun Mahathir, mendakwa Tun Mahathir sendiri. Saudara-saudara sekalian, membazir masa saja, menyiasat Mirzan dan Mokhzani, jika bukan kerajaan menjadikan Tun Mahathir sebagai suspek utama. Menyiasat, mendakwa dan menghukum Tun Mahathir dan Tun Daim, dua orang individu maha kaya yang sering disebut Anwar, telah mengumpul kekayaan dengan cara merompak wang negara melalui kuasa yang mereka pegang, adalah antara janji yang mengikat, bahkan memikat sebagian rakyat untuk terus berjuang, memastikan Presiden PKR itu berjaya memenuhi impian menduduki kerusi Perdana Menteri. Kuasa sekarang dalam tangan Anwar, dan beliau pasti akan menunaikan janjinya itu. Menyiasat, mendakwa dan menghukum Tun Mahathir dan Tun Daim adalah janji Anwar yang lebih besar daripada janji menurunkan harga minyak atau menurunkan harga barang yang dibising-bisingkan kebelakangan ini. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.